merugikan masyarakat dan juga kerajaan. Penderaan merupakan satu perbuatan berbentuk pencabulan, penyiksaan, dan pelanggaran terhadap hak kanak-kanak untuk membesar dalam keadaan yang sehat dari segi fisikal dan juga mental. Kanak-kanak didefinisikan sebagai seseorang yang berumur 18 tahun ke bawah selaras dengan Akta Kanak-kanak 2001. Oleh itu, dalam video ini akan dibincangkan mengenai faktor, jenis, dasar, dan kesan penderaan kanak-kanak. Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan kes penderaan kanak-kanak berlaku. Faktor dominan kes penderaan kanak-kanak berlaku ialah masalah keuangan dan masalah kesihatan. Situasi pertama, masalah keuangan. Mama, saya nak duit, nak beli buku. Kau ni asyik-asyik nak duit. Tak ada benda lain kau minta buku, tak ada duit. Faktor dominan yang menyebabkan penderaan kanak-kanak selain masalah mental yang berlaku pada masa kini ialah masalah keuangan. Isu keuangan atau krisis keuangan sering kali berlaku di setiap rumah. Secara amnya, krisis keuangan ini berlaku apabila keuangan tidak diuruskan dengan baik. Anak-anak sering kali menjadi mangsa penderaan dan pengabaian ibu bapa. Pada era pasca yang moden ini, kos sara hidup yang tinggi menyebabkan masyarakat terutamanya golongan berpendapatan rendah hidup dalam kesempitan. Situasi kedua, masalah kesihatan. Jangan mati sana. Bising ni sana. Kau Masalah mental atau lebih dikenali sebagai kecelaruan personaliti merupakan penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang yang mengakibatkan gangguan untuk menjalani aktiviti seharian dengan baik. Terdapat 4 jenis penderaan. Yang pertama adalah penderaan fizikal. Penderaan fizikal adalah penderaan di mana kanak-kanak itu telah dipukul sehingga meninggalkan kesan lebam ataupun luka. Yang kedua adalah pengabaian. Pengabaian ini adalah satu jenis penderaan di mana ibu bapa atau penjaga tidak mengambil berat tentang kanak-kanak. Yang ketiga adalah penderaan emosi dan lisan. Penderaan ini sukar dikesan kerana tidak meninggalkan kesan kepada fizikal kanak-kanak, tetapi ia meninggalkan kesan kepada mental kanak-kanak. Yang terakhir adalah penderaan seksual. Penderaan seksual ini adalah kanak-kanak yang telah dicabul oleh orang lebih dewasa ataupun ibu bapa sendiri, hal-hal penjaga mereka. Seperti yang kita tahu, isu penderaan kanak-kanak di Malaysia semakin hari semakin bertambah serius. Kebanyakan masyarakat kini langsung tidak mengambil berat tentang isu ini kerana mereka amat taksub dalam alam pekerjaan mereka. Sehinggalah mereka langsung tidak tahu tentang keadaan anak-anak mereka yang berada bawah jagaan, pengasuh dan juga ahli keluarga yang lain. Oleh hal yang demikian, isu penderaan kanak-kanak ini membawa kepada pelbagai kesan buruk kepada kanak-kanak itu sendiri. Sebagai contoh, kesan buruk penderaan kanak-kanak ialah kemurungan, kecederaan fizikal yang serius, trauma yang berpanjangan dan juga hilang keyakinan diri. Kesan utama isu penderaan kanak-kanak ialah kecederaan fizikal yang serius. Jenis penderaan kanak-kanak merangkumi penderaan fizikal seperti merotan dan memukul. Perbuatan-perbuatan ini akan meninggalkan kesan lebam, bengkak dan juga luka-luka pada tubuh badan kanak-kanak. Kadang-kadang perbuatan ini akan membawa kepada kecacatan tubuh badan dan juga kehilangan nyawa kanak-kanak. Kesan penderaan kanak-kanak yang seterusnya ialah kanak-kanak akan berada dalam kemurungan. Kemurungan merupakan satu gangguan mental di mana seseorang individu tersebut sentiasa akan berada dalam kesedihan,
tiada selera makan dan juga tidak berminat untuk melakukan sebarang aktiviti harian. Ni Diana, makan ni sikit. Anak sikit je boleh aku awak ni. Anak, kau kan kita semua tak makan. Anak, nanti kau sakit macam mana? Aku cakap tak nak. Ambil dah batu 2 je. Biarkan aku seorang-seorang boleh tak? Tak nak. Tahukah anda di Malaysia terdapat hak dan dasar perlindungan yang telah ditubuhkan bagi menjamin perlindungan kanak-kanak. Antaranya adalah advokasi, pencegahan, khidmat sokongan, pendidikan dan pembangunan, hak perlindungan dan kebajikan kanak-kanak, Akta Kanak-Kanak 2001 dan yang terakhir adalah Convocation mengenai hak kanak-kanak. Okey, sebagai contoh, Akta Kanak-Kanak 2001, akta ini telah mewajibkan ahli keluarga, pengamal perubatan dan pengasuh ataupun penjaga untuk melaporkan sebarang kes penderaan kanak-kanak yang mereka ketahui. Selain itu, Konvensyen mengenai hak kanak-kanak juga telah memberikan penekanan kepada mereka mengenai hak asasi manusia dan hak kanak-kanak untuk mereka mendapatkan kebebasan serta hak yang dinyatakan di dalam konvensyen tersebut. Kesimpulannya, penderaan kanak-kanak ini adalah satu kesalahan yang sangat besar. Kita sebagai masyarakat seharusnya peka dengan perkara kanak-kanak dan jika kita tidak dapat membantu mereka, kita boleh menggunakan talian hayat Nur Kasih iaitu 15999. Sekian, terima kasih.